الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد والثناء لله عز وجل، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا الله إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيت سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk mengambil keberkatan pada pagi yang penuh dengan barakat ini, mari sama-sama kita menekuni firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 10 ini bermaksud sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik, yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasuk dalam kira-kira balasan. Dan amal saleh pula diangkatnya naik sebagai amalan yang diterima, yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at, dan sebaliknya orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapatkan kemuliaan adalah bagi mereka azab siksa yang berat, dan rancangan jahat mereka akan rosak binasa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan perbincangan ayat yang ke-10 surah Al-Fatir ini sebagai renungan di pagi yang penuh dengan barakat ini. Permulaan 10 yang terakhir
daripada bulan Ramadan. 10 yang terakhir diiktibar malamnya. Adapun siangnya, kata ulama, barangkali 10 yang terawal daripada bulan Muharram. Ala kulli hal, kita zahirkan syukur kepada Allah kerana Allah beri ruang kepada kita bersama-sama dengan rakan-rakan kita untuk menikmati keberadaan dalam bulan dan waktu yang terlalu indah dalam hidup ini. Ayat yang ke-10 ini Allah menyebut perihal tentang kemuliaan. Al-Imam At-Tabari memberi komentar bahawa kepada Allah lah terangkat segala zikir. Zikir para hambanya sama ada berbentuk pujian atau apa-apa sahaja. Begitu juga termasuk tercakup amal saleh yang pasti diterima dan diimbal kembali kepada tuannya. Ucapan, ungkapan, perakuan, pernyataan yang diungkapkan oleh seorang hamba Allah yang saleh daripada segala bentuk zikir dan pujian tahmid kepada Allah, nescaya akan diangkat di sisi Allah. Dalam hal yang sedemikian, Al-Imam Al-Qatadah menyebut bahawa Allah tidak menerima apa-apa ucapan kecuali seseorang itu berucap disertakan dengan amalannya. Sebab itu disebut di sini ialah yas'adul kalimut tayyib, yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih. Diiring ucapan yang baik dengan perbuatan yang soleh. Dan dua perlakuan ini dia boleh mengangkat seseorang manusia itu untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah. Kerana Allah boleh memuliakan sesiapa yang dikehendakinya, namun mesti menepati piawaian yang dikehendaki oleh Allah. Sesiapa yang mencari kemuliaan selain daripada ini, iaitu menerusi mekanisme yang tidak betul menurut piawaian syarak, nescaya dia sendiri tertipu dengan perbuatannya dan sama sekali Allah tak akan memberikan kepadanya kemuliaan. Sebab itu, kita renungkan pada pagi yang penuh dengan barakat ini. Perlakuan-perlakuan kita, segala tindak tanduk dan aktiviti kita yang kita lakukan di awal pagi, di waktu siangnya, dan disulami dengan waktu malamnya, kita hidupkannya dengan qiyamul lail. Persoalannya, kita nak apa? Apakah kita nak imbalan daripada sisi manusia memuji akan kesolehan kita dan kerajinan kita beribadat? Tak. Nescaya yang kita nak daripada perlakuan kita ialah kita mahukan satu perdampingan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah meletakkan perbuatan dan nilai kerja buat kita itu di dalam kantung amalan kita, yang akan dikira dalam kira-kira balasan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, perbincangan kita dalam sesi tazkirah ringkas pada pagi ini ialah berkait dengan isu kemuliaan dan kehinaan. Seusai kita melakukan segala kerja buat kita daripada malam tadi difahamkan, daripada maghrib semalam,
berlarutan, berlangsung kitaran aktiviti kita sehingga ke mudah-mudahan ke hari yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Yang kita inginkan daripadanya adalah apa dia? Setiap ucapan yang terbit adalah ucapan yang baik. Setiap perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang diiktibar saleh di sisi Allah, bukan saleh di sisi manusia. Kerana apa? Kerana kita yakin sangat bahawa Allah menyebut siapa yang menghendakikan kemuliaan, sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka dia kena berusaha mencarinya, menerusi amal-amal saleh yang dia lakukan. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya, yakni berusaha untuk melakukannya kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertama. Yang kedua, tuan-tuan, seusai kita sudah melakukan ungkapan yang baik, perbuatan yang baik di sisi Allah mudah-mudahan, apa yang kita mahu daripada perlakuan-perlakuan tersebut? Sepastinya yang kita mahu adalah kedudukan yang baik di sisi Allah. Persoalan, macam mana kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah sekarang? Apa piawaiannya? Bagaimana kita nak mengenal pasti kedudukan kita di sisi Allah baik? Ulama tasawuf ada pernah menentukan status keadaan ini. Antaranya yang disebut oleh Syekh Zarruq, dia kata apa? Idza aratta an ta'rifa qadraka indahu fanzur madza yuqimuk. Jika kamu nak mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, perhatikanlah bahagian apakah Allah menempatkanmu. Allah, kita nak tahu sekarang kedudukan kita di mana. Tengok tempat duduk kita sekarang. Kita berada dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Ana bertuah kerana ana bersama dengan tuan-tuan yang menghidupkan malam. Barangkali saya orang yang terlalu kurang menghidupkan malam, tetapi orang yang berhadapan dengan saya orang-orang yang saleh, yang memanjangkan malamnya dengan ibadat. Anda nak tahu kedudukan anda di sisi Allah? Lihat kedudukan anda sekarang. Lihat kedudukan anda di mana anda berada. Jika anda dikelilingi oleh orang-orang saleh, itu berarti Allah nak menempatkan anda bersama dengan mereka. Jika Allah menempatkan anda dengan ahlul Quran, artinya Allah nak menghendaki anda seperti itu. Jika Allah menghendakkan anda orang yang selalu menginfak dengan infak yang baik-baik, anda akan selalu beradakan dengan mereka-mereka yang berinfak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawa man arada ayya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzalatullahi ta'ala min qalbih. Sesiapa yang nak tahu kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah dalam hatinya. Allah, apakah hati ini sering ingat Allah? Apakah hati ini selalu lalai kepada Allah? Indahnya kita berada dalam Ramadan, terutama 10 yang terakhir Ramadan. Ledakan untuk beramal saleh itu terlalu kuat.
Dan kalau boleh hati ini tak nak larut, kalau boleh hati ini tidak mau terpesong jauh daripada mengingati Allah, dilekatkannya ingatan itu dalam hati ini. Itulah kedudukan di mana kita meletakkan Allah dalam hati kita. Maka kata Nabi, orang tu akan boleh mengetahui di mana dia meletakkan Allah. Dan Allah meletakkannya, yakni meletakkan Allah dalam hatinya, sentiasa ingat Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, fa innallaha azza wa jalla yunzilul abdu indahu haitsu anzalahu al-abdu min nafsi. Sesungguhnya Allah meletakkan kedudukan hamba di sisinya sebagaimana hamba meletakkannya dalam dirinya. Kendati pun hadis ini dhaif, tetapi ada syawahid, ada hadis-hadis penyokong yang lain yang menguatkan status hadis ini. Pukalnya kita mengetahui bahawa sesungguhnya mendudukkan Allah dalam diri kita ini dilihat. Menerusi apa? Menerusi bagaimana kita meletakkan Allah dalam diri kita. Baiklah, tuan-tuan, kita renung panjang-panjang dalam hidup ini. Kenikmatan kita berada di awal pagi sahur tadi, selepas solat tasbih barangkali, solat tahajud, solat hajat, ada kesempatan yang senggang waktu yang pendek barangkali menung seorang-seorang. Apa yang kita menungkan? Bukan menungkan tentang kerja, kerana kita sudah barangkali sudah punya kerja. Yang kita menungkan ke mana nak bawa diri kita ini? Nak bawa ke mana? Satu hari pasti kita bertemu dengan Allah secara bersendirian. Kita membawa semua amal-amal kita yang entah diterima entahkan tidak di sisi Allah. Tetapi nak tahu amalan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, ada satu neraca yang boleh kita timbang. Apa dia? Min alamatu qabulil amal nisyanuka iyyahu wa inqita'u nadhrika anhu bil kulliyah. Nak tahu neraca amal kita itu diterima Allah atau tidak, satu daripadanya ialah kita lupa apa yang kita buat daripada kebaikan itu. Rupanya gitu. Salah satunya kita lupa. Kipas ni dulu, setahu saya, kami orang masjid, setahu kami yang bagi kipas ini dulu Haji Muhtar. Tanya Haji Muhtar, mika ke bagi kipas ni? Haji Muhtar kata tak mengkala Mana awak bagi, awak tak ada duit. Sepakat orang Qaryah kata mika yang bagi. Haji Muhtar jenuh, berantakan, menafikan. Tidak, bukan. Kata arifin, ahlul arifin, nak tahu penerimaan di sisi Allah sesuatu amal saleh, kita lupa kebaikan yang kita buat dulu. Satu. Adapun kalau ingat, orang tak tanya pun dia jawab, mika tahu tak kipas ni awak yang bagi dulu. Udahlah tu. Itu shilling menandakan dia mahu bahawa kebaikannya itu disembul-sembulkan kepada orang. Yang kedua, nak tahu parameter bahawasanya amalan kita itu diterima di sisi Allah ialah kamu terputus pandangan daripadanya. Artinya selain daripada lupa, kita tak nak langsung dikira-kira orang itu yang perbuatan yang kita buat. Mudah-mudahan lahir. Tapi nak tutup ingatan kita kepada apa yang kita beri daripada kebaikan itu bukan senang. Kalau boleh nak dibesar-besarkan, mok cek itu, supaya orang nampak itu adalah sumbangan kita. Walaupun pendekatan sebahagian ulama boleh untuk tasji', memotivasikan orang lain supaya berbuat baik seperti kita.
tetapi dia kurang memberi manfaat sekiranya perbuatan dan tindakan itu boleh membawa kepada riak. Baiklah tuan-tuan, isu kita tadi apa? Isu kita tadi ialah nak mengetahui kedudukan kita di sisi Allah berbentuk kemuliaan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok, tilik di mana kamu meletakkan Allah dalam hati kamu. Ada satu pernyataan Quran menyebut, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dia bagi iring pula pemberiannya itu dengan takut kepada Allah. Nombor 3, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik di sisi Allah, yakni syurga. Allah kata apa? Fanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan baginya jalan, yakni kami menyiapkan baginya jalan yang mudah. Apa benda yang kita faham? 3 komponen mesti melekat dalam hati seseorang itu. Pertama, jika dia berbuat sesuatu, dia mesti iringkan perbuatannya itu dengan takwa. Takwa dan disertai dengan keyakinan akan imbalan yang baik di sisi Allah. Insya-Allah Allah akan mudahkan segala urusannya dalam hidup ini. Bukan senang memberi, menyampaikan sesuatu, tapi hati nak konsistenkan dengan takut kepada Allah bukan kerja mudah. Ya benar kita boleh beri, tetapi tuan-tuan, kadang hati kita berbisik, kalau beri nanti ya Allah, apa yang tinggal kat awak. Kalau bagi nanti ya Allah, tak tentu boleh dapat semula. Watak-watak ini sudah dicerakinkan dulu ketika kita belajar sirah. Apa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, terutama 3 individu yang memang terkenal dengan status konglomeratnya mereka ini. Sayyidina Osman bagi ketika perang Tabuk, bukan sedikit yang Rasulullah akhirnya memperakui tindakan Sayyidina Osman ini. Sayyidina Abu Bakar boleh bagi, ini tak boleh di-challenge oleh mana-mana individu dalam dunia. Yang ketika mana setelah memberi, apa kata Rasulullah pada Sayyidina Abu Bakar? Apa yang tinggal padamu ya Abu Bakrin? Allah wa Rasul. Allah dan Rasul saja tinggal. Subhanallah. Kenapa mereka berjaya sedemikian? Kerana iman dan darah mereka sudah bercampur, mengapungkan ketakwaan yang begitu maksimum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kata Wahab ibn Munabbih, apa katanya ketika nak komentarkan tentang kedudukan kemuliaan seseorang manusia itu? Dia kata, ya bena Adam, ati'ni fi ma amartuk. Kata Wahab ibn Munabbih, dia kata, aku menilik ada satu lembaran kitab pernah menyebut. Apa dia? Wahai manusia, wahai anak Adam, taatilah aku. Taatilah aku akan apa yang aku perintahkan kepadamu. Jangan beritahuku apa-apa yang sesuai untukmu, kerana sesungguhnya aku amat mengetahui makhlukku. Sesungguhnya kata Allah, aku memuliakan orang yang memuliakanku. Aku hinakan orang yang meringankan arahanku. Okey, kita nak quote yang ni. Allah kata, aku memuliakan orang yang memuliakanku. Tuan-tuan, di bangkit malam tadi, orang Jawa kata forward. Untuk apa? Kita sujud dengan period yang terlalu lama.
Kerana kita tahu nikmatnya dalam ibadat, waktu yang paling best ketika sujud. Kita sujud selama-lamanya sujud. Kawan sebelah gerak, lamanya sujud. Apa tidur? Bukan itu. Kita sujud lama, nikmatnya ya Allah. Kenapa ya? Kerana aim kita adalah untuk meletakkan Allah di hadapan kita, untuk memuliakan Allah. Nescaya orang yang sedemikian itu akan dimuliakan Allah, kendati pun sujudnya berseorangan di rumah, tidak diketahui oleh mana-mana orang, tetapi Allah mengangkatnya dan meletaknya ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasanul Basri pernah menyebut, ketika orang tanya, kenapa wajah anda bercahaya ya Hasan? Bercahaya wajah anda. Maka dia kata apa? Allah telah melontarkan sedikit daripada cahayanya kepadaku. Kerana menghidupkan malam, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan tengok orang yang menghidupkan malam, subhanallah, pencahayaannya yang begitu hebat. Allah lontarkan cahayanya kepada mereka yang dikendaki. Kadang orang rumah tengok juga kita berseorangan dalam bilik kan. Dia bercahaya muka. Memanglah kita baca WhatsApp, bercahaya juga. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita nak kod tadi apa? Kata Wahab ibn Munabbih ketika membaca lembaran itu, dia menyebut bahawa sesungguhnya aku hanya memuliakan orang yang memuliakanku, dan aku menghinakan orang yang ringankan arahanku. Yakni mengabaikan, mencuaikan, melekakan akan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini. Ya, dia punya kedudukan yang hebat, tetapi oleh kerana cuai terhadap arahan Allah, maka Allah meletakkannya di tempat yang hina. Kendati pun kita melihat